Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, ahli jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah sebagaimana yang dijadwalkan, kita akan meneruskan pengajian tafsir Al-Quran sambungan daripada kuliah yang telah kita adakan sebelum ini, yaitu surah Al-An'am, di mana dalam kuliah sebelum ini kita berhenti pada ayat yang ke-19 surah Al-An'am, muka surat 130, dan kita akan meneruskan sambungan ayat yang ke-20, muka surat yang sama, ayat 20 surah Al-An'am. Dan sama-sama kita melihat Al-Quran Al-Karim. Sebenarnya kita ada Al-Quran, kita tengok terjemahan ataupun tafsiran, supaya dapat kita tadabbur, ataupun kita cuba perhatikan makna ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita sama-sama tengok ayat 20 surah Al-An'am, surah yang ke-6. Surah Al-An'am ini surah yang ke-6. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab. Alkitab di sini yakni kitab Taurat dan juga Injil, yakni golongan Yahudi dan juga Nasrani. Yahudi dan juga Nasrani ini merupakan golongan manusia yang Allah berikan kitab kepada mereka. Sebab itu di dalam ayat yang lain Allah menyeru mereka dengan panggilan ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab. Ya Allah Subhanahu wa taala memberi suatu panggilan yang mulia sebenarnya kepada mereka. Jadi tuan-tuan, dalam Quran jelas Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka ini ahlul kitab. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut kami berikan kepada mereka itu kitab, yakni Taurat dan juga Injil. Beri kitab di sini yakni beri kefahaman terhadap kitab Allah. Mereka ni antara manusia yang Allah berikan kefahaman terhadap kitab. Maknanya apa yang terkandung di dalam kitab tu mereka faham. Mereka faham, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebut ya'rifunahu. Yahudi ini mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'rifunahu, yakni mereka mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka kenal anak-anak lelaki mereka. Yani sebagaimana Yahudi ini kenal anak mereka. Sampai begitu sekali. Jadi Allah bagi tahu jelas dalam Quran, Yahudi ini mengenali Nabi Muhammad sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka, walaupun mereka tidak pernah jumpa Nabi SAW. Daripada mana mereka kenal Nabi SAW? Daripada kitab Allah. Sebab Allah sebut alladzina atainahumul kitab, manusia yakni golongan yang kami berikan kepada mereka kitab, yakni Yahudi dan juga Nasara. Allah berikan kitab kepada mereka
Di dalam kitab tersebut Allah cerita tentang Nabi akhir zaman. Allah beritahu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut sifat-sifat Nabi akhir zaman selain daripada nama dan juga sifat-sifat. Ya, sifat-sifat ataupun ciri-ciri Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir. Oleh kerana itulah tuan-tuan, mereka mengenali Nabi sebelum Nabi datang. Sebelum Nabi SAW datang kepada mereka, mereka sudah kenal Nabi SAW. Sebab itu tuan-tuan, ya, golongan Yahudi ini kita kena faham, ya, mereka menentang Nabi bukan kerana jahil. Mereka ini tidak sama dengan golongan musyrikin yang berada di kota Mekah. Mad'u Rasulullah, yakni golongan manusia yang diseru oleh Rasulullah ini secara umumnya ada dua, ya. Satu golongan manusia yang berada di Mekah dan juga Madinah secara umumnya lah, ya. Di antara kelompok manusia yang besar, Mekah dan juga Madinah. Golongan manusia yang berada di kota Mekah, tuan-tuan, kita kata golongan Arab Jahiliyah. Mereka ini musyrikin, ya. Mereka ini golongan musyrikin. Tak pernah, golongan musyrikin ini satu golongan jahil. Sebab itu kita sebut mereka ini Jahiliyah, golongan Arab Jahiliyah, ya. Jadi mereka, tuan-tuan, tidak ada kitab. Tidak pernah datang kitab kepada mereka dalam tempoh yang begitu panjang. Dan juga Nabi-Nabi Allah Subhanahu wa taala untuk memberi peringatan kepada mereka, ya. Sebab itu dalam surah Sajadah kita selalu baca, ya, pada hari Jumaat, ya, Allah Subhanahu wa taala sebut litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Supaya kamu wahai Muhammad memberi peringatan kepada satu kaum, yakni musyrikin, yang tidak pernah datang sebelum mereka ini pemberi peringatan. Kerana tidak pernah datang Rasul. Apabila tidak pernah datang Rasul, maka mereka tidak ada pengetahuan tentang Nabi akhir zaman. Rasul tidak datang, kitab pun tidak ada. Manusia yang apabila tidak ada Rasul, tidak ada kitab, dia jahil. Sebab itu kita kata mereka ini golongan jahiliyah, ya. Oleh kerana itu tuan-tuan, apabila Nabi SAW mendakwa bahwasanya baginda itu seorang Rasul, mereka kata ini semua bohong. Mereka kata ini semua bohong, Muhammad ini pendusta. Kami tak pernah dengar Rasul-Rasul sebelum ni. Tiba-tiba Muhammad datang, dia mengaku dia Rasul. Tak masuk akal. Dan dia tu tak pandai membaca, tak pandai menulis, kan? Mereka ni kata Muhammad ni macam mana boleh mengaku Rasul? Baca pun tak pandai, menulis tak pandai, mengaku Rasul. Mereka tak terdapat semua. Sebab itulah sebahagian musyrikin dia kata, kenapa tidak diutuskan Rasul ini dari kalangan lelaki yang hebat di kalangan kami, minal qaryataini azim, dan rajulun minal qaryataini azim. Kenapa tidak diutuskan seorang lelaki kepada kami ini yang hebat daripada dua buah kampung ini, Mekah dan juga Taif, ya. Kenapa dipilih Muhammad yang tidak tahu membaca, tak tahu menulis? Sedangkan lelaki yang hebat ada, dia pun tidak mengaku Rasul, tiba-tiba Muhammad mengaku Rasul. Jadi mereka jahil. Apabila mereka dapat berita tentang Muhammad ini sebagai seorang Rasul, mereka terus menolak sebab tidak ada panduan. Jadi penolakan Allah Subhanahu wa taala nak beritahu kepada kita, penolakan musyrikin terhadap ajaran Rasul kerana kejahilan. Pada asalnya kerana kejahilan. Mereka menolak Nabi SAW kerana jahil. Golongan yang kedua, tuan-tuan, golongan manusia yang berada di Madinah. Penduduk asal Madinah adalah penduduk Arab, Aus dan juga Khazraj. Yahudi ini pendatang asing. Mereka datang daripada Syam dan juga Palestin, tuan-tuan. Mereka pergi ke Madinah untuk menunggu Nabi akhir zaman. Sebab di dalam kitab mereka bagi tahu Nabi akhir zaman ini akan pergi ke Madinah, berhijrah ke Madinah. Jadi mereka sanggup meninggalkan kampung halaman mereka, bertapak di Madinah dalam tempoh sekian lama, dan membiarlah zuriat mereka di sana. Jadi tuan-tuan, Yahudi ini orang alim di Madinah, ya. Kerana mereka ada kitab, tuan-tuan, mereka mengajar orang Arab ini kitab Allah Subhanahu wa taala, yakni kitab Taurat dan kitab Injil yang ada pada mereka. Oleh kerana itu tuan-tuan, orang Arab di Madinah, ya, sebenarnya mereka sudah dapat maklumat tentang Nabi akhir zaman. Sebab berita ini disampaikan oleh orang-orang Yahudi di kota Madinah. Mereka dapat maklumat bahwasanya kami ini sedang menunggu, ya, Nabi akhir zaman.
Bila dah datang Nabi akhir zaman, kami akan bersama dengan Nabi akhir zaman ini untuk menentang golongan musyrikin. Ya. Jadi tuan-tuan, orang Arab ni dia dengar berita tentang Nabi akhir zaman, ya. Sebab itulah orang Arab Madinah dia lebih mudah menerima Islam. Apabila Nabi SAW berhijrah, tuan-tuan, sebenarnya sebelum hijrah, sebelum berlaku hijrah, ya, Nabi SAW telah utuskan seorang sahabat, Mus'ab bin Umair, 2 tahun lebih kurang sebelum hijrah, pergi ke Madinah berdakwah kepada orang-orang Arab Madinah, ya. Sebahagian daripada mereka ni sudah memeluk agama Islam. Mereka sudah tahu tentang Nabi akhir zaman. Bila disampaikan dakwah kepada mereka ini, Nabi akhir zaman sudah datang, mereka terus menerima. Sebab apa? Sebab mereka telah mendapat berita daripada Yahudi. Oleh kerana itu, apabila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, kita tengok orang Madinah tidak menentang, tidak seperti di Mekah. Tidak sama, seketika mana Nabi SAW itu berada di kota Mekah, sentiasa ditentang. Tapi bila Nabi bergerak, berhijrah ke Madinah, orang Madinah menerima baik Nabi SAW kerana mereka sudah kenal Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, orang Yahudi ini, kita nak cerita, Allah SWT sebut dalam Quran, dalam ayat ini dan juga ayat yang lain. Dalam ayat yang lain pun ada Allah SWT sebut sama seperti ini, ya. Allah SWT beritahu tuan-tuan, mereka di Yahudi mengenali Nabi SAW itu sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka. Maknanya tuan-tuan, seorang ibu atau ayah, ya, dia akan mengenali anak dia walaupun anaknya itu berada di tengah-tengah khalayak, di tengah-tengah khalayak budak-budak yang begitu ramai. Kita kata ada sekelompok budak kanak-kanak, kita kata 30 orang ataupun 40 orang. Seorang ibu dia akan dapat kenal mana satu anak dia, kan? Walaupun dia tidak tengok dari jarak yang dekat, jauh pun dia sudah kecam itu anak dia. Biasanya begitu. Allah Subhanahu Wa Taala sebut tuan-tuan mengenali anak, bukan mengenali bapa. Allah sebut mereka kenal Nabi SAW sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka. Allah SWT tidak sebut sebagaimana mereka kenal ayah mereka ataupun ibu mereka. Kenapa tuan-tuan? Sebab ayah ataupun ibu mengenali anak tidak sama dengan anak mengenali ibu dan juga ayah dia. Kita tidak menafikan anak memang dia kenal ibu dia, memang dia kenal ayah dia. Tetapi tuan-tuan, tidak sama dengan seorang ayah ataupun ibu mengenali anak dia. Maknanya ibu mengenali anak lebih mendalam daripada anak mengenali ibu dia. Sebab tu Allah sebut begini. Oleh kerana itulah tuan-tuan, kita kata kadang-kadang berlaku ni, apabila seorang ayah tu meninggal dunia, anak tu mandikan ayah tersebut, baru dia dapat tahu rupanya belakang ayah dia ni ada jahitan. Sebelum ni tak pernah tahu belakang ayah dia tu ada jahitan, ataupun ada parut ke, ada tanda ke, ya, walaupun dia hidup sampai 50 tahun, 60 tahun bersama dengan ayah dia, tak pernah tahu belakang ke, di punggung ke, kita kata, ya. Sebab anak tak pernah tengok, kan, punggung ayah bukan contoh kan. Tak pernah tengok, dia hanya tengok rupa saja dan tubuh secara zahirnya. Mana betul-betul 100% dia kenal ayah dia, tidak. Tapi kalau ibu tuan-tuan dan ayah, dia kenal seluruh tubuh anak dia, ya, tidak tersembunyi sedikit pun. Dia kenal seluruh tubuh anak dia. Celah-celah kanker apa tu, celah-celah kanker apa, di punggung apa tu, dia kenal. Dia tahu anak dia apa tu. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu kepada kita, begitu sekali Yahudi ini mendalam kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Yahudi tu apabila dia tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan, dia sudah beriman. Dia kata betul ini Muhammad seorang nabi yang diciptakan oleh Allah dalam kitab mereka, dalam kitab Taurat. Sebab itu tuan-tuan, pernah berlaku, ya, di mana Nabi SAW telah mengutuskan seorang sahabat bernama Dihyah Al-Kalbi. Seorang sahabat bernama Dihyah Al-Kalbi, ya. Dihyah Al-Kalbi ni seorang sahabat yang berada di Madinah, ya. Kata para alim ulama, ya, bahawasanya Dihyah ni adalah seorang sahabat yang mana rupa dia, tuan-tuan, sama dengan rupa Rasulullah. Jadi hampir sama dengan rupa Nabi SAW. Dan dia antara ajmalun nas fil Madinah, antara manusia yang paling cantik di kota Madinah. Namanya Dihyah Al-Kalbi.
Sebab rupa dia itu hampir sama dengan rupa Nabi SAW. Dia apabila dia berjalan di kota-kota, di kota Madinah, selalunya dia akan menutup muka dia, supaya tidak menjadi fitnah kepada perempuan-perempuan yang lihat dia. Jadi Nabi SAW tuan-tuan seringkali mengutuskan Diyah Al-Kalbi sebagai wakil baginda ini untuk berjumpa dengan pembesar-pembesar ataupun berjumpa dengan seseorang. Sebab di antara dakwah Rasulullah ini iaitu dengan menghantar utusan untuk menyampaikan risalah. Jadi dakwah ini tidak semestinya kita sendiri yang pergi, kan? Dan kita dapati tuan-tuan, Nabi SAW ini tidak setiap dakwah yang dilakukan oleh baginda itu baginda pergi sendiri. Tak. Nabi SAW mengutus utusan. Mana mengutus duta, seperti kita utus duta pergi ke sesebuah tempat. Jadi Nabi SAW sentiasa memilih Diyah Al-Kalbi. Memang dalam hadis pun ada sebut, tuan-tuan, riwayat menyebut bahawasanya Diyah ni rupanya sama dengan Rasulullah SAW. Oleh kerana itulah tuan, Jibril AS seringkali apabila berjumpa dengan Nabi SAW, dia akan menyerupai wajah Diyah. Dan Nabi SAW pernah berjumpa dengan Diyah, tapi bukan itu hakikat sebenar, bukan Diyah yang sebenar, tapi itu adalah Jibril. Mana Jibril AS berupa dalam rupa Diyah. Itu kehebatan Diyah Al-Kalbi. Dan Nabi SAW pada satu ketika telah mengutus Diyah Al-Kalbi ini pergi berjumpa dengan seorang pendeta Yahudi, pembesar Yahudi, untuk menyampaikan utusan dakwah. Apabila pembesar Yahudi ini tuan-tuan melihat Diyah, terus dia membawa Diyah ini ke suatu tempat di bawah tanah. Dia ada buat satu bilik tuan-tuan di bawah tanah. Di dalam bilik itu tuan-tuan, Yahudi telah ukir patung-patung nabi-nabi mereka. Nabi-nabi, kita kata nabi-nabi Bani Israel. Nabi-nabi Bani Israel yakni nabi-nabi mereka. Kita kena tahu silsilah kenabian tuan-tuan secara ringkas saya sebut bermula daripada Nabi Ibrahim ni. Nabi Ibrahim AS dia berkahwin dua kan. Sebagian riwayat menyebut tiga, tapi yang masyhurnya dua lah. Di mana tuan-tuan dengan isterinya, daripada isterinya Sarah ini lahirnya zuriat bernama Nabi Ishaq, kan? Anak Nabi Ibrahim dan bersama isterinya Sarah adalah Ishaq. Daripada Ishaq, Yaqub. Allah SWT cerita dalam Quran, Nabi Yaqub ni dia ada 12 orang anak. Nabi Yaqub ni ada 12 orang anak dia. Yaqub. Yaqub ni tuan-tuan, nama yang Allah sebut dalam Quran, Yaqub. Gelaran kepada Nabi Yaqub yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala iaitu Israel. Israel ni adalah gelaran Nabi Yaqub AS. Yahudi dia suka guna Israel. Jadi tuan-tuan, apabila kita sebut Israel, maknanya itu adalah nama Nabi Yaqub. Gelaran kepada Nabi Yaqub. Isra dalam bahasa Yahudi maknanya hamba, il makna Allah. Adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Macam Abdullah lah, dalam bahasa Arab Abdullah. Cuma dalam bahasa Yahudi Israel. Jadi tuan-tuan, anak Nabi Yaqub ni dia ada 12 orang. Ada 12 orang. Okey, daripada keturunan Nabi Yaqub, anak Nabi Yaqub 12 orang ini ke bawah, semua itu tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala melahirkan daripada zuriat dia ini adalah nabi-nabi Allah. Bermula daripada Nabi Yusuf, Ayub, siapa dia lagi tuan-tuan? Yusuf, Ayub, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, ke bawah, kan? Sampai Nabi Isa, itu semua daripada keturunan Nabi Yaqub. Sebab tu kita kata ini semua adalah keturunan Bani Israel. Dan nabi-nabi semua ni nabi-nabi Bani Israel, kan? Daripada Nabi Yusuf sampai ke Nabi Isa AS, ini kita panggil nabi daripada keturunan Bani Israel. Nabi Bani Israel kita panggil Nabi Bani Israel. Kan? Nabi Bani Israel. Sebab itu orang Yahudi ni tuan, dia cukup bangga. Kan? Mereka cukup bangga kerana mereka mendapati keturunan mereka ini terlalu ramai nabi-nabi Allah, sehingga mereka mendakwa nahnu abna'ullah wa ahibba'u, kata Allah, kami ini anak-anak Allah. Ini Yahudi ya. Mereka kata kami ini anak-anak Allah, wa ahibba'u, dan juga kekasih-kekasih Allah. Satu dia kata. Kemudian Yahudi berkata, wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Kata Yahudi, manusia semua ini tidak akan masuk syurga. Manusia semua ini tidak akan masuk syurga
kecuali mereka yang beragama Yahudi dan Nasara sahaja. Mana syurga ni milik Yahudi dan Nasara sahaja. Orang Arab tak ada masuk syurga, orang Melayu tak ada masuk syurga, orang Cina, India semua tak masuk syurga. Sebab syurga ni untuk Yahudi. Allah sebut dakwah Yahudi dalam Quran. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Yahudi berkata, kami tidak akan disentuh oleh neraka jahanam. Mas dalam bahasa Arab tuan-tuan, massa, tamassa. Allah kata lan tamassana an-nar. Massa ni begini, sentuh saja. Kan? Contoh kita ada api tuan, sedang menyala, kita pun tersentuh api. Kan? Dia kata nak sentuh pun tidak. Neraka jahanam ni nak sentuh dia pun tak dapat. Usahakan masuk humbat dalam neraka, nak sentuh pun tak dapat. Yahudi kata. Kecuali kalau kami masuk neraka pun beberapa hari saja. Kan? Kecuali kalau kami masuk neraka pun illa ayyaman ma'dudah, kecuali beberapa hari yang boleh dihitung. Kata ulama berapa hari? Mereka buat perhitungan. Mereka kata umur dunia ni 7,000 tahun, 700,000 tahun. Setiap 100,000 tahun Allah akan masuk sehari kita. Setiap 100,000 tahun sehari. Maka kalau 700,000 tahun, 7 hari saja kami masuk neraka. Ya. Ataupun kami hanya masuk neraka hanya 40 hari saja, sebab kesalahan kami pada Allah hanya 40 hari saja kami pernah sembah lembu. Sebab Allah Ta'ala cerita dalam Quran, mereka pernah sembah lembu tuan-tuan selama 40 hari. Mereka pernah sembah lembu selama 40 hari. Kesalahan mereka hanya kepada Allah selama 40 hari saja. Jadi kami hanya masuk neraka 40 hari. Selepas itu kami akan dapat keluar ke dalam syurga. Ini kejahatan Yahudi. Mereka tengok mereka bangsa yang istimewa. Ya. Jadi tuan-tuan, memang Allah Subhanahu wa taala telah melahirkan daripada zuriat